Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang masih lagi subscribe channel saya, yang masih setia menunggu video daripada saya. Minta maaf banyak sebab saya dah lama sangat saya tak upload video, dah hampir setahun. Jadi seperti yang kita semua maklum, pandemik COVID-19 ni masih belum lagi settle, jadi pergerakan kita agak terbatas lah. Okay, tapi setelah rakan-rakan saya bagi cadangan, why not saya buat satu cakap segmen lah. Maksudnya segmen yang tidak membabitkan explore pergerakan-pergerakan yang luar lah. So, dan saya pun memang pernah terlintas nak buat macam tu. So, dan saya buat lah. Cumanya untuk video first ni agak tak berapa proper lah. Saya terpaksa buat dalam kereta saja sebab saya tak ada bilik yang sesuai untuk saya. Kira sebenarnya saya tak ada studio lagi, jadi mungkin saya akan buat nanti. Okey, untuk AP Room ni, okey, saya bagi segmen nama AP Room. So first video ni saya nak sharing lah berkenaan dengan experience saya bersama sahabat pada tahun 2014 atau 2015 macam tu kalau tak silap saya lah. Okey, tapi akan datang mungkin saya akan share bukan experience saja, macam-macam saya akan buat untuk segmen AP Room ni. Mungkin saya akan bacakan email-email daripada penonton-penonton sebab saya ada dah dapat email, cuma saya tak sempat lagi nak bacakan email tu. InsyaAllah nanti saya tetap akan buat yang bacakan email daripada penonton. Okey, tanpa buang masa lagi, okay, saya nak ceritalah. Cerita ni terjadi dalam tahun 2014-15 kalau tak silap saya. Wallahualam, saya pun tak ingat, dah lama dah cerita ni. Pada waktu ni saya dan 5 orang, 4 orang campur saya 5 orang lah. Kita orang ni nak biasalah waktu-waktu dulu kan kita gian pasal shisha apa semua kan. Jadi kami ni pun carilah shisha, cari kat tempat kita orang ni tutup. Dan nak dipendekkan cerita ni, sampailah ke Shah Alam, ada satu restoran ni. Okay, kemudian kita dah lepak-lepak situ, dah siap makan apa semua. Entah macam mana pula kita boleh bercerita tentang mistik lah, pasal rumah sewa RM50 kan, pasal rumah Mona Fendi. Dan kebetulan kawasan tu dekat je, tak berapa jauh lah, agak dekat untuk kita pergi ke rumah sewa RM50 dan rumah Mona Fendi tu. Dan kebetulan juga salah seorang daripada sahabat saya ni, Farid, tak panggil Payit, dia ada seorang saudara yang mana duduk di Shah Alam. Dan saya pun cakap, okey lah Yid, telefon lah kan. Okay, telefon, kemudian dia pun bertanya tentang lokasi rumah tersebut. Alhamdulillah dia tahu. Dia pun bersetuju nak bawa kita orang pergi ke rumah tersebut lah. Okey, so kita orang pun pergi rumah Syawal tu. Kita orang ambil dia, kemudian dia tunjukkan jalan. Cuma waktu tu dia cakap rumah Mona Fendi ni kita dah tak boleh tengok, maksudnya tak boleh masuk dah sebab dia dah ditutupi dengan zinc sekeliling dia. So tak ada rezeki waktu tu, dan kita boleh tengok daripada luar je lah sebab dah ditutup kan. Kemudian saya pun bertanyalah kepada Syawal berkenaan rumah sewa RM50 tu. Okey, siapa yang tak tahu pasal rumah sewa RM50 tu? Mungkin ada yang yalah, mungkin ada yang tak tahu pasal cerita tu. Nanti saya akan selitkan lah gambar ke kan, kat belah mana, belah sini kot, gambar ataupun detail lah berkenaan rumah sewa RM50 tu.
Dan saya difahamkan sekarang dah jadi taska, tak silap saya lah, rumah tersebut. Okey, waktu kita orang pergi tu, okey, kita orang dah sampai kat rumah sewa RM50 tu. Kita orang ni tak ada pun rasa seram ke apa ke, sebab kita tengok daripada luar je kan, tak boleh masuk pun. Okey, waktu saya turun tu, saya nampak seorang sahabat saya ni, dia meluru terus ke rumah tu. Saya pun tak apalah, mungkin dia dah tak sabar nak tengok ke apa, sebab dia ni pun memang minat lah benda macam tu, cuma tak terlampau taksub macam saya. Kemudian saya sembang dulu dengan lagi 2 orang kawan saya tu, sahabat saya tu. Sembang. Kemudian saya toleh, saya tengok sahabat saya yang dekat depan rumah tu, dia seolah-olah sedang bersembang dengan seseorang. Jadi kat situ timbul perasaan, dengan siapa dia sembang tu? Okay. Kita pun jadi macam timbul lah rasa takut tu. Tapi masih belum takut lagi. Bukan masih belum takut setakut-takutnya lah. Takut tu wajib ada kat diri saya yang penakut ni. Okay, kita orang pun tak apalah, dah siap sembang apa semua, kita pun pergilah ke situ. Dan saya pun pergi tengok keliling rumah tu. Dan pada waktu saya pergi tu, pokok tu masih ada. Ada satu pokok tu, dia tumbuh kat tepi rumah. Dahan dia tu masuk ke tingkap bilik atas tak silap saya. Yang atas tu bilik tak silap saya lah. Okay, dan tak ada apa benda pun yang aneh ke apa, sebab kita orang just tengok daripada luar. Dan masa tu pun saya belum buat channel apa semua kan. Kemudian kita dah sembang, tengok jam pun dah hampir pukul 12. Dan waktu tu saya masih lagi di Shah Alam, kami masih di Shah Alam. Esok saya ada kelas. Waktu tu saya masih belajar di Giat Mara. Okay, saya cakap tak boleh ni, esok ngantuk ni kan. Saya pun tak apalah, Wal, kita orang nak gerak lah, kita hantar kau balik dulu. Okay. Saya dah hantar dia kan. Saya dah hantar dia apa semua. Okay. Waktu perjalanan balik tu, tak ada benda yang pelik pun terjadi kat kita orang pada awalnya lah. Sampailah kawan saya ni, sahabat saya ni, Farid Payet ni, dia tanya saya, siapa Mona Fendi tersebut? Okay. Apa sejarah-sejarah dia. Kemudian saya pun ceritalah sedikit. Kemudian dia nak dengar lagu tu, saya pun pasang. Ada waktu tu, seorang sahabat saya kat belakang ni, dia dah warning siap-siap. Dia kata, tak payahlah, tak payah pasang lah. Yang kat belakang ni Fauzi, kita panggil Poji lah. Poji, okay. Dan saya pun tak play lama video tu, play sekejap je. Sebab memang lagu tu agak menaikkan bulu roma lah pada waktu ketika itu kan. Okay, kemudian waktu dah hampir pertengahan jalan lah, belum hampir sampai ke tempat, ke kawasan, maksudnya ke daerah yang kami tinggal. Tiba-tiba seorang sahabat saya yang mana duduk di belakang ni tepuk saya. Pi, nanti berhenti kat depan. Dia cakap macam tu, tak silap saya pun dah tak ingat lah. Berhenti kat depan, dia kata macam tu kan. Tak jauh daripada tempat tu ada satu Petronas. Okay, saya yang bawa kereta masa tu, Payet tu lah. Payet tu bawa kereta, dia pun berhenti tepi. Kau duduk belakang Pi, aku nak duduk depan. Okay. Pada masa waktu tu, saya dah rasa macam ada something yang tak kena. Saya pun, okay tak apalah, dia nak duduk depan. Mungkin dia nak menyembangkan Farid kan, nak menyembangkan Payet. Saya boleh tidur kat belakang kan. Dan waktu saya pindah ke belakang tu, wallahualam, saya pun tak pasti sama ada apa yang saya nampak tu betul ataupun tidak. Waktu saya masuk ke bilik pula, ke tempat belakang ni kan, seat belakang, saya nampak seolah-olah ada seorang wanita tengah duduk di belah sini. Okay, di belah sini. Waktu tu kereta yang sama, kancil juga. Dan pada waktu tu saya dah mula rasa tak sedap hati. Badan dah rasa
kaku. Tapi saya cuba memberanikan diri, saya masuk juga kereta. Kalau saya tak masuk kereta, tak baliklah saya ke sini kan. Okey, kemudian saya pun masuk. Saya masuk dan pada waktu tu saya teringat ada seorang ustaz ajar, kalau jumpa benda ni kita bacalah doa apa semua. Okay, saya pun baca sedikit apa semua. Dan alhamdulillah apa benda tu hilang. Dan waktu tu saya tak tahu cerita yang sebenarnya, apa yang jadi dekat si Poji ni. Okay. Dan bila dah sampai kat rumah, saya terus tanya, Ji, kenapa sebenarnya kau suruh tukar tempat tadi? Dan dia menceritakan perkara yang sebenar. Ketika dia duduk di belakang, selepas saya pasang lagu tersebut, dia merasakan ada seseorang yang memeluk dia daripada belakang, walhal kami hanya bertiga di dalam kereta. Dan bila saya dengar apa yang dia cerita tu, kami yang bertiga ni, kami berdua, saya dengan Paik ni jadi macam tersentak lah kan. Itu pengalaman pertama kami lah yang macam mana cakap, susah lah. Kita orang nak gambarkan, nak explain dengan kata-kata tu. Mungkin akan ada orang yang cakap, itu perasaan je kan. Tapi apa yang saya share ni, apa yang kami rasa pada tahun 2015, 14 macam tu lah. Jadi start daripada tu yang memang Fauzi dia memang bagi terus terang dengan saya, dia tak nak ikut saya pergi mana-mana yang berkaitan dengan benda tu lah kan. Tapi setelah beberapa tahun, akhirnya dia terjebak juga lagi sekali. Dan korang boleh tengok video Fauzi ni dalam video saya hide and seek main nyorok tu, dia ada dalam tu. Payet pun ada dalam tu. Nanti saya sertakan lah, mungkin IG korang boleh follow kawan-kawan saya. Okey, jadi bagi pendapat saya lah kan, pada waktu tu mungkin sebab yalah, seperti yang kita tahu, kita wajib percaya ya dengan benda-benda halus ni. Cuma saya beranggapan mungkin pada waktu tu secara tak sengaja ataupun kebetulan lah kan. Mungkin pada waktu mana kami sampai di rumah sewa RM50 tersebut, mungkin dah ada something yang dekat dengan kami. Jadi memang orang kata itu adalah first pengalaman yang yang terjadi dekat kawan-kawan, dekat sahabat-sahabat saya dan saya sekali. Walaupun sebelum tu dah pernah jadi, cuma malam tu adalah malam first yang betul-betul experience yang betul-betul yang saya tak boleh lupakan. Sebab benda tu di luar jangkaan saya lah. Sebab saya pun tak pernah terfikir sampai sedekat, maksudnya saya duduk belah sini dan benda tu kat sini. Memang dekat kan. So itu jadi pengalaman yang antara pengalaman yang saya tak boleh lupakan lah. Okay, so cukup itu saja video sharing saya berkenaan dengan experience saya. Tapi ini experience waktu saya belum start buat video lah. Nanti insyaAllah akan datang saya akan ceritakan pengalaman saya waktu saya tengah shoot video, masa nak shoot video pun ada. Nanti saya akan ceritakan insyaAllah. Jadi segala kekurangan daripada saya dalam video ni saya mohon maaf. Dan saya mohon kepada yang menonton video ni, yang mana belum subscribe tu, korang tekan tombol subscribe kat bawah tu, support saya. InsyaAllah saya akan cuba buat konten setiap minggu InsyaAllah. Walaupun bukan setiap hari,
saya cuba untuk setiap minggu. So nanti korang tunggulah video seterusnya, insyaAllah. Jadi jangan lupa subscribe, like dan komen. Kalau korang nak bagi apa-apa cadangan, maksudnya korang nak sharing korang punya pengalaman dekat saya, kemudian saya akan ceritakan macam ni pun boleh. Nanti saya akan bagi email sekali dekat bawah ni. So itu saja untuk malam ni, untuk video kali ni. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.